Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak 5 Seroja? Semoga semua sudah bersedia untuk kita belajar kembali. Dan maaf untuk slide yang hari ini tak ada muka cikgu. Cikgu letak gambar je lah. Okay. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 73 untuk tajuk seterusnya iaitu tajuk 7 Perjuangan Kemerdekaan Negara dalam unit 6 iaitu sejarah kemerdekaan. Okay. Jadi sebelum tu kita ulang imbas kembalilah apa yang telah kita belajar sebelum ni sebab kita dah lama cuti. Tapi awak lupa iaitu tentang pahlawan tempatan yang awak ingat tu kita dah belajar tentang Duk Said, tentang Rentap, tentang Syarif Masaho, Datuk Maharaja Lela. Okay. Kemudian kita ada belajar tentang Yang Tuan Antah, Datuk Bahaman, Mat Saleh di Sabah, Antenom. Okay. Kemudian kita belajar tentang Tok Janggut di Kelantan dan Najib Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Okay. Jadi tujuan kita belajar semua mengenal tokoh-tokoh kemerdekaan tu yang pertama sekali untuk pada diri kita adalah untuk kita menghargai pengorbanan pejuang dalam menentang penjajah untuk melahirkan semangat patriotik dalam diri kita dan kepada masyarakat yang mempunyai semangat patriotik, jati diri, menghargai sejarah negara akan lebih rasa cinta pada agama, bangsa dan negara dia. Dan seterusnya, bila adanya masyarakat yang sebegini, jadi negara kita ni akan sentiasa aman, bersatu padu dalam meneruskan kehidupan kita seharian lah. Okey, itu tujuan kita mengingati, mempelajari, mengenali tokoh-tokoh pahlawan kita. Jadi macam cikgu beritahu awak, sejarah ni adalah penting. Yang pertama kita kena mengenal jati diri kita, siapa kita ni sebenarnya. Okay. Jadi untuk tajuk yang terbaru ni, tajuk yang terbaru tadi, apakah yang akan kita pelajari dalam topik 6 ni, unit 6 ni, kita akan belajar tiga perkara, iaitu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Yang kita belajar tadi, tokoh sebelum kemerdekaan. Sebelum masa zaman-zaman pemerintahan British, penentangan yang ekstrim oleh kita punya tokoh-tokoh. Jadi yang ini adalah ke arah kemerdekaan. Macam mana nak mencapai kemerdekaan? Siapakah yang mula-mula memperjuangkan, yang mula mencetus idea untuk memperjuangkan kemerdekaan? Seterusnya, apakah usaha-usaha yang telah dijalankan ke arah kemerdekaan? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, iaitu detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. Jadi untuk tajuk 7 ni, kita akan belajar tiga ni lah. Tiga benda ni. Okay. Jadi asas kemahiran pemikiran sejarah, yang pertama kita perlu faham susunan pertukaran masa sejarah kemerdekaan negara. Pertukaran macam cikgu tahu tadi lah, daripada pahlawan yang cikgu beritahu tadi, sehinggalah yang akan kita belajar ni. Dia ada pertukaran kat situ. Memahami isu dan masalah semasa bagi meningkatkan kesedaran mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana pentingnya kita mempertahankan kemerdekaan kita, kemudian meneroka bukti-bukti signifikan tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan ke arah kemerdekaan. Sebenarnya ramai, nanti kalau tengok dalam buku teks tu ramai. Jadi cikgu akan ulas satu persatu lah, seorang demi seorang. Okay. Yang pertama, pejuang kemerdekaan dalam unit yang pertama tadi, iaitu pejuang kemerdekaan. Okay. Pemimpin dan rakyat sedar akan pentingnya kebebasan tanah air. Okay. Kebijaksanaan, kehebatan tokoh-tokoh pejuang terdahulu berjaya memerdekakan kita daripada belenggu penjajah. Pemufakatan antara pemimpin memudahkan proses untuk mencapai kemerdekaan. Jadi, kita macam cikgu tahu, kita punya merdeka adalah lebih kepada pemuafakatan. Dia tak seperti Indonesia kan. Indonesia kan dia macam berperang lah. Tapi di negara kita lebih kepada perundingan.
Okey. Jadi antara tokoh terawal ke arah kemerdekaan ni adalah Datuk On bin Jaafar. Jadi untuk topik untuk hari ini cikgu akan fokus kepada Datuk On bin Jaafar sahaja. Okey. Kalau ingat lagi cikgu beritahu kan dulu Datuk On bin Jaafar ni adalah bapa kepada Perdana Menteri kita yang ketiga, Datuk Hussein On. Okey. Dan juga datuk kepada Menteri Kanan kita lah yang sekarang iaitu Datuk Syamuddin bin Tun Hussein. Ya. Jadi oleh kerana Datuk On bin Jaafar ni antara tokoh yang tersohor lah, jadi cikgu akan fokus pada beliau saja untuk topik ini ya. Okey, ni dalam buku teks awak sama ya, pengurusi beliau merupakan pengurusi Kongres Melayu pada tahun 1946, merupakan yang dipertua pertama pertubuhan parti politik kita yang United Malay National Organisation iaitu UMNO pada tahun 1946. Kemudian pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Beliau jugalah orang yang menggerakkan orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Malayan Union. Seterusnya, beliau juga adalah pengasas kepada Parti Independence of Malaya Party, IMP. Ya. Ini ringkas je kan? Okay, jadi, cikgu akan detailkan. Jadi, kita tengok sama-sama siapakah beliau ni. Okay. Datuk On bin Jaafar ni lahirnya pada tahun pada 12 Februari 1895, meninggal dunia pada 19 Januari 1962, Jumaat. Okay. Beliau merupakan pengasas Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO tadi. Okay. Ni tadi UMNO tadi. Asas dia di sini. Pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada tahun 1 Jun 1947. Okey. Tetapi lepas tu letak jawatan 3 tahun kemudian untuk menumpukan perhatiannya kepada UMNO ya. Iaitu pada 18 Mei 1950. Beliau telah meletak jawatan sebagai Menteri Besar Johor sebab nak fokus kepada parti UMNO ni. Okey ya. Siapakah beliau ni? Beliau ni adalah orang Johor, dilahirkan di Bukit Gambir. Iaitu di Jalan Gertak Merah, Johor Bahru. Anak kepada Datuk Jaafar bin Haji Muhammad. Iaitu, siapa Datuk Jaafar ni? Beliau ialah Menteri Besar Johor yang pertama. Jadi, yang pertama awak kena ingat, Datuk On ni, anak kepada Menteri Besar Johor yang pertama. Maksudnya dia bukanlah orang biasa lah. Maksudnya orang yang orang yang tersohor lah. Keturunan yang tersohor. Ya. Beliau merupakan seorang kerabat diraja Johor. Ya. Maksudnya ada dalam keturunan keluarga dia tu ada kena-mengena dengan kerabat diraja Johor sehinggalah dipelihara oleh Sultan Ibrahim bin Sultan Abu Bakar. Okey, beliau dipelihara oleh Sultan Ibrahim bin Ibni Sultan Abu Bakar sejak kecil. Seterusnya mendapat pendidikan Melayu sebelum melanjutkan pelajarannya ke England. Okay. Jadi macam cikgu beritahu dulu, pernah cikgu beritahu awak dulu kan, bahawa pentingnya pemimpin yang dilantik itu mempunyai darah sultan kan. Okey. Kita punya konsep kalau kita belajar, kita ingat tajuk yang pertama dulu kita belajar iaitu daulat tu kan. Jadi sehingga masa ni pun masih lagi mencari pemimpin yang ada berdarah darah raja lah. Okey. Beliau seterusnya pernah menjadi Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor. Okey, semasa pendudukan Jepun, beliau bertugas sebagai Ketua Pejabat Kawalan Makanan Negeri Johor. Okey. Seterusnya pernah juga menjadi wartawan, okey, iaitu pada tahun 1930, masa tu umur beliau 35 tahun. Dan pada tahun 1934 pernah menjadi pengarang Lembaga Melaya dan Harian Lembaga. Ini macam surat khabar.
Dalam surat khabar tersebut, rencana-rencana yang telah beliau tulis tu adalah mengkritik masyarakat Melayu, dan mendesak agar perubahan dilakukan. Masa tu dia menyedarkan orang Melayu betapa pentingnya kita untuk berubah dan merdeka lah. Okay. Sebabnya salah satunya dia tengok banyak pekerjaan-pekerjaan yang dipandang rendah orang Melayu tu, orang Melayu tak nak. Contohnya masa dulu berkebun sayur tu orang-orang Cina saja. Begitu juga dengan kedai jahit, pekerjaan lain tu banyak yang orang Melayu anggap benda tu macam pekerjaan yang tak ada masa depan lah. Jadi diorang tak menceburkan diri dalam bidang tersebut. Jadi beliau ni lah yang menyedarkan kita, masyarakat Melayu masa tu, supaya kita perlu berubah. Okay, seterusnya beliau dilantik menjadi pengarang Warta Malaya pada tahun 1 Januari 1930 sehinggalah pada akhir tahun 1933. Okay. Seterusnya pekerjaan lain beliau juga pernah bertugas sebagai pegawai daerah Batu Pahat. Kalau awak tengok kat sini senang je bertugas, pindah kerja sini, pindah kerja sana. Sebab apa? Sebab tadi kalau ingat tadi beliau merupakan seorang yang berpendidikan. Okey. Jadi bertugas sebagai pegawai daerah di Batu Pahat semasa penjajah British lah. Okey. Tapi tak lama beliau berhenti kerja sebab dia tak suka dengan dasar-dasar jajahan yang diamalkan oleh British. Okey. Kenapa beliau boleh dilantik sebagai pegawai daerah tu? Sebab beliau telah menggantikan pegawai daerah yang sebelumnya, iaitu Encik Ismail bin Abdullah bin Datuk Abdullah bin Abdul Rahman yang dibunuh oleh gerila Bintang 3 di Benut pada 10 Jun 1945. Bintang 3 ni merujuk kepada komunis lah. Okay. Kemudian selepas komunis, lepas tu Jepun balik. Okay. Jepun menyerah kalah. Kemudian ramai orang Melayu yang bekerja sebagai polis dan kota kampung telah ditangkap dan hilang dan dibunuh oleh MPAJA antara tahun Mac hingga April 1945. MPAJA ni banyaknya adalah dalam komunis lah. Maksudnya bila kalau awak ingat selepas saja penjajahan British, lepas British tu ada berlaku serangan daripada Jepun. Okay, bila Jepun serang, British kalah. Kan? British kalah, jadi Jepun memerintah tanah Melayu sekejap. Selepas Jepun menyerah kalah akibat bom Nagasaki dan Hiroshima tu, masa tu sebelum British masuk balik ke negara kita, ni Bintang 3 dulu. Bintang 3 mengambil peluang. Masa tu sekejap je, tapi tak lama lah. Dalam berapa tahun je, cikgu pun tak perasan, nanti cikgu beritahu awak. Okay. Ni adalah satu antara kontroversi beliau, Datuk On ni, pernah dibuang ke Singapura. Kenapa? Iaitu pada tahun 1917, Datuk On ni dia macam tak bersetuju sangat lah dengan Sultan Johor punya ada perkara lah Sultan Johor. Kalau kita tengok sini, pada tahun ni Sultan Johor mengarahkan Datuk On menyertai pasukan tentera Johor, JMF, dan ditempatkan di Pulau Belakang Mati, di Singapura, dan markas ni JMF, iaitu markas JMF. Ingatlah Singapura masa ni adalah berada di dalam Malaysia lagi. Jadi Singapura tu banyak berada di dalam jajahan Johor lah. Okay. Johor ni istimewa dia, Kesultanan Johor ni dia ada askar dia tersendiri lah. Okay. Askar ni mula ditubuh oleh Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar ni itu ayah kepada Sultan Johor yang masa Datuk On Jaafar ni lah. Okay.
Pada tahun 1920, dah bekerja semula ke Pejabat Penasihat Johor, tapi tak lama dipecat kerana membidas baginda tanpa berselindung akibat isu harta lah, berkaitan isu harta. Orang Datuk tak bersetuju dan membidas, jadi baginda macam marah. Ini dibuang negeri ke Singapura. Dia punya kes yang paling besar ni lah, menyiarkan berita Sultan Ibrahim memperalatkan JMF sebagai buruh paksa. Masa tu beliau jadi wartawan. Tadi kan dia kerja kan wartawan kan, dia majalah Sunday Mirror. Okay. Dia kata apa dalam tu, beliau kata Sultan Johor membina padang berkuda, buka ladang di Pagoh Tasik Utama, bandar pelangi, mempergunakan pasukan tentera Johor tadi. Okey. Kemudian sekali lagi beliau mengkritik Sultan Johor, iaitu pada Oktober 1930. Kenapa? Masa tu Sultan Ibrahim ni telah berkahwin dengan seorang wanita England lah, iaitu Helen Wilson. Okay. Masa selepas saja berkahwin tu, Sultan Johor ni telah mengelilingi dunia dengan Sultan Helen Wilson dan Setiausaha Sulit, iaitu Kapten Sheikh Abdullah Yahya. Yang ini yang Datuk On marah sangat tu, sebab dia kata berkaitan isu harta, maksudnya mempergunakan duit-duit tu untuk berseronok lah. Okay. Kemudian ini adalah dalam bidang politik Datuk On tadi, iaitu pada 1 hingga 4 Mac 1946, 41 buah persatuan Melayu telah berhimpun di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur untuk menghadiri satu Kongres Melayu pertama. Ini adalah 41 ni, maksudnya semua persatuan ni ada tadi pada orang Melayu lah. Okay. Untuk menentang Malayan Union. Nanti kita akan belajar Malayan Union ni. Okay. Kerana Malayan Union ni British lah. British selepas saja Jepun tadi, beritahu tadi, selepas saja Jepun Komuni masuk, pasukan British masuk balik, British untuk nak menubuhkan negara kita jadi Malayan Union. Malayan Union. Dalam Malayan Union, antara benda-benda yang terdapat itu adalah menghapuskan hak istimewa orang Melayu dan kedudukan Sultan-Sultan Melayu. Jadi orang Melayu marah. Jadi dalam perhimpunan ni tadi, di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur ni, okay, kalau tak salah cikgu, Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur ni sekarang dah jadi dekat apa nama situ depan tu, yang ada macam bangunan cantik tu, Dataran Merdeka. Okay. Hasil daripada mesyuarat ni, badan yang mewakili orang Melayu telah ditubuhkan ketika Kongres ketiga diadakan di Johor Bahru, iaitu pada 1 Mei 1946. Maksudnya dia orang perjumpaan ni banyak kali lah. Yang ketiga ni iaitu pada 1 Mei 1946 baru dia nak tubuhkan satu badan yang mewakili orang Melayu. Kemudian beliau telah dilantik sebagai Presiden pertama. Okay, inilah yang UMNO tadi. Okay. Kemudian pada 1 Jun 1947 dilantik menjadi Menteri Besar Johor. Macam cikgu kata tadi, 3 tahun saja, lepas tu berhenti sebab nak menumpukan perhatian pada UMNO tadi. Sebab di UMNO tadi kan dah bersatu 41 pertubuhan tadi. Jadi nak memperkuatkan UMNO, memperkasakan UMNO untuk memaksa kerajaan British membubarkan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Jadi akhirnya Malayan Union ni tidak berjaya dilaksanakan dan mengekalkanlah kedudukan Raja Malayan Melayu dan memperketatkan syarat-syarat kerakyatan serta memberi hak istimewa kepada orang Melayu kembalilah. Okey. Jadi kemudian selepas saja tu beliau yang merupakan pengasas UMNO ni akhirnya ada macam tak bersetuju dengan dasar-dasar perkauman dengan UMNO. Dalam UMNO tu mencadangkan bahawa
keahlian UMNO dibuka kepada semua penduduk Melayu tanpa mengira kaum dan nama UMNO ditukar menjadi Pertubuhan Kebangsaan Melayu. Pertubuhan Kebangsaan Penduduk Tanah Melayu Bersatu. Okey. Tapi tidak diterima oleh orang Melayu. Jadi akhirnya beliau telah meletak jawatanlah dalam sebagai Presiden UMNO. Sebabnya orang ahli-ahli UMNO tak setuju dengan cadangan beliau untuk membuka keahlian parti UMNO itu kepada semua penduduk tanpa mengira kaum. Okey. Lepas saja beliau keluar daripada UMNO, beliau menubuhkan Parti Kemerdekaan Melaya IMP. Tapi tak lama jugalah, pada 26 Ogos 1951. Tapi seperti biasa tak dapat sokongan sebab masa tu sokongan orang Melayu ni pada Parti UMNO tu agak tinggi. Iaitu pada kemudian pada tahun 1954 beliau menubuhkan satu lagi parti iaitu Parti Negara. Okay, tujuannya untuk bertanding dalam pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Kemudian dalam agenda Parti Negara ni menyekat keahlian bukan orang Melayu dalam satu percubaan untuk memperoleh sokongan daripada orang Melayu. Maksudnya bila mula buat Parti Kemerdekaan Malaysia Melaya tu tak dapat sambutan, dia kembali kepada menubuhkan Parti Negara dan kembali kepada prinsip iaitu menyekat. Maksudnya Parti Negara tu hanya untuk orang Melayu lah, untuk kan dia nak fight dengan nak lawan dengan UMNO tadi. Okay, tapi oleh kerana UMNO tu dah kukuh, jadi parti ni masih gagal mendapat sokongan dan tak memenangi sebarang kerusi pun dalam pilihan raya. Okay. Hanya masa tu kalau saya cikgu, pilihan raya umum pada tahun 1959, okay, pembangkang masa tu menang satu kursi saja, iaitu di kawasan Kuala Terengganu. Itu pun daripada dengan bantuan Parti Islam Malaysia lah, PAS. Okay. Dan kemudian pada 19 Januari 1962 beliau telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian dimakamkan bersebelahan dengan makam bapanya iaitu Datuk Jaafar bin Haji Muhammad di makam di Raja Bukit Mahmudiah, Johor Bahru, Johor. Itu adalah sedikit tentang siapa itu Datuk On bin Jaafar. Jadi awak dah dapat Datuk On bin Jaafar ni merupakan Presiden UMNO yang pertama. Okey. Jadi untuk minggu ni sekian, itu saja yang cikgu nak sampaikan. Jadi untuk kerja ataupun latihan nanti cikgu akan bagi dalam Telegram lah. Okey. Cikgu sangat berharap agar awak aktif di Telegram. Apa-apa yang tak faham tolong beritahu kat situ. Sebab sebenarnya kalau kita belajar dengan lebih elok, lebih aktif, seronok sebenarnya belajar sejarah ni. Dia tak membosankan. Kecuali kalau kita jenis yang tak suka membaca. Jadi jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.